semua. Saya pun sama lah, tak sempat ambil gambar Ustaz Man. Tak tahu apa hal lah kali ni. Dia macam berlari-lari kan. Ustaz Man yang kita sempat selfie kan. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan saya dengan Nazihah untuk datang ke NLIT walaupun ada cabaran-cabaran. Dan saya rasa memang saya ingatlah pesanan Ustaz Man, kadang-kadang kalau kita ke laut macam mana orang nak tarik kalau kita pun tak datang kan, datanglah at least ke gigi-gigi air supaya kita boleh tarik juga. Dan NLIT kali ni sangat best. Dia ada keunikannya sendiri compare dengan NLIT yang saya pergi, NLIT 5.0. Yang ada beberapa perkara lah yang saya mungkin nak share, kongsikan dengan semua yang ada dekat sini adalah bila PT siapa nama tu Amah? PT Citra cakap akhirnya dalam Herbalife ini tragedi itu adalah komedi. Saya memang stuck my mind lah dengan ayat tu. Sebab kita semua, setiap orang ada cabaran masing-masing, setiap orang ada challenge masing-masing. Macam saya sekarang ni tengah mengimbangkan dua bisnes yang lain dengan bisnes Herbalife juga. So dekat situ yang dia menyebabkan adakah aku perlu tarik break, adakah aku perlu slowkan gear, what should I do? Sebab tu datang dengan minda yang ada persoalan, balik pasti penuh dengan jawapan. Dan Alhamdulillah saya jumpa jawapan dia dekat NLIT. Sebab akhirnya kita nampak benda tu sangat besar kan. Tapi bila orang yang dah melalui jalan tu kan, macam sekarang ni Cik Ustaz Man dah sampai dekat Mil Team, PT Citra dah sampai dekat President Team 1 million VP Achievers. So dia akan nampak benda-benda yang dia pernah lalui dulu tu macam satu komedi saja. Macam mana bila dia pesan tau dekat sponsor dia, 6 bulan kau jangan contact aku. Kalau kau contact aku, kita putus sahabat. Up to that level. Now dah jadi president team kan. So nak tunjukkan yang sebenarnya kesusahan dan kepayahan itu adalah rezeki yang Allah bagi untuk kita move to next level. Tinggal lagi jangan down lah kan, jangan down, jangan give up kan, jangan pull break kan, jangan keluar. And then yang kedua, bila ada sesuatu cabaran ni saya nampak saya lacking lah, saya kena improving this part. Sebab dulu condition keadaan dia adalah sama macam ni, keadaan dia macam ni saja. Tapi bila challenge dah datang, saya tak boleh main dengan keadaan yang macam ni. Challenge tu mungkin akan jadi lebih besar, so saya kena move tu lebih besar daripada challenge tersebut. So macam mana nak move lebih besar, kat situ yang saya nampak dan saya perasan lah, oh no wonder I missing this point. Iaitu dalam apa-apa keadaan sekalipun, is always about energy. Is always about energy. Saya tengok PT Citra punya energy luar biasa. Kat mana kita nak dapat energy ni? Dekat event lah. Kat event kita akan sedut, kita akan charge, kita akan recharge, kita akan absorb sebanyak mungkin energy yang ada. Sebab kalau tak ada energy guys, itulah buat benda yang simple pun, siapa cakap dulu kalau tak ada energy buat benda yang simple pun susah. Ada energy buat benda yang susah tu jadi kacang putih je. Itu yang saya realise sekarang ni, bila cabarannya dah datang banyak, how to overcome it memang kena full with energy. How to get the energy how to get the energy, of course lah, nutrition lah kan, pemakanan kita, jangan ambil benda-benda yang ke laut ya, walaupun dekat Melaka ni. Saya dah faham lah, no wonder Melaka is number 2 lah after Putrajaya. Number 2 after Putrajaya, confirm. I can see it lah. Selang berapa kilometer je guys. Semuanya memang, ya Allah ya Tuhanku. Itulah saya pun doakan cepat sikit saya keluar dari Melaka ni. So that's why saya nampak pemakanan tu sangat penting. Saya sendiri personally saya kena on track balik. Saya kena, sebab cabaran ni sangat kuat. So saya kena on track balik dengan pemakanan. Nampak dah dagu tambah baik dari Melaka ni. Betul Ustaz. InsyaAllah. Saya aim nanti sekarang next STS nanti sekarang kan. Next STS nak kena runcingkan balik dagu tersebut. Lepas tu kemudian dagu lah kan. And then lepas tu dalam masa yang sama, selain pemakanan saya nampak exercise juga exercise kat sini. Saya banyak main weight training. Saya nak upkan balik saya punya muscle. Tapi saya nampak bila saya rindu kenangan bila saya buat cardio, saya buat jogging. Bila jogging ni keadaan di mana saya tak ever fikir. Saya tak payah rungsing apa-apa. Saya just, orang kata, with myself. Macam Ustaz Man naik basikal kan. You just connected dengan nature. So kat best kat Melaka ni, Sungai Moten lah. Saya dapat Alhamdulillah hari ni pun buat 3 kilo juga jogging balik. Dekat Sungai Moten tepi ni. So itulah benda yang saya nampak.
untuk recharging dengan semua keadaan yang ada sekarang, energi naikkan, jagakan pemakanan dan dalam masa yang sama food intake, nutrition, and then dalam masa yang sama juga kena exercise kan. Saya tak boleh tinggal lah jogging, saya mungkin kena double upkan balik jogging campur dengan weight training. Lepas tu kemudian dalam masa yang sama juga jawapan yang saya dapat how to be harmonized dengan banyak keadaan sekeliling adalah iaitu kena buat apa yang kita passionate. Apakah passionate kita? Apakah passion, keseronokan, semangat, bukan semangat, kita punya rasa cinta kita apa? Macam saya memang saya punya law firm, saya punya HR consultancy firm, itulah passion saya. Dan Herbalife ni juga saya dah nampak dia akan jadi satu benda sangat saya sangat suka. Sebab apa tahu guys? Allah SWT takdirkan semalam tu yang Kak Ayat nampak saya bawa timbang luar dewan. Kita orang ada video you. Zaidi tak kira bagi. kita orang ada semua NC. Tiba-tiba NC ni orang dah target nak ajak dinner, tapi Allah tak izinkan, tak dapat datang dinner. Tapi kemudian ditakdirkan dia dapat datang semalam. Masa time-time tu dah lepas lunch, tengah slot kemuncak, tapi dia cakap tak apalah, we just present moment saja kat masa tu. Dan time tu sebenarnya dah set nak buat ABC, nak panggil dengan Abang Zul dengan Kak Nida daripada Pahang. So Abang Zul datang dan kemudian tapi set dengan Abang Zul nak jumpa petang lepas BNLIT. Kemudian nak buat macam mana ni tapi kita present moment je lah, doa saja. Tu yang saya sembang dengan Coach Zaidi, betul-betul lah Herbalife ni memang simple, fun and magical lah. Kenapa? Tanpa dia sebenarnya Abang Zul keluar guys. Dia keluar, dia pergi toilet. Dia keluar pergi toilet, dia selesai urusan dia, saya tarik lah dia kan. Tapi sebelum Abang Zul keluar, saya jumpa dengan Abang Sazali dengan Cikgu Razak. Saya tarik siap-siap Cikgu Razak. Saya nak buat ABC lah kan. Cikgu Razak pun cerita kakak dia sebelum ni memang ada masalah gula, tak nak ikut shake. Lepas tu tanya dengan dia macam mana dia buat, sebab NC saya ni bila kita dah nampak flow kan, kadang-kadang orang bila dia suka dengan program dia akan jadi dua, business partner ataupun product lover, akan jadi ambassador. Now dia dah start jadi ambassador tanpa disedari. Dia dah mula start nak tunjukkan program ni kepada kakak dia saat dia dah ada result. Tapi dia tak dapat convincekan kakak dia. Kakak dia dah bagi orang kata full stop dah. Dah bagi orang kata satu penampar yang hebat. Kau jangan cakap lagi dengan benda ni pasal aku. Kan aku ikut cakap doktor apa semua. So nak kena bukakan biasness tu dengan third party punya voice. Cikgu Razak cerita ke kakak dia punya situasi. Akhirnya kakak dia PKP datang, dia join program, dapat result. Okay. Lepas tu Abang Zul pula keluar tadi. Abang Zul memang Abang Zul yang been recognized as a world team dekat pentas NLIT kan. Saya tanya dengan Abang Zul lah. Abang Zul, situasi Abang Zul dengan Kak Nida, wife dia sebelum ni macam mana? Sebab Kak Nida memang dah dialisis kan. Dan Kak Nida masa tu memang reject sangat-sangat. Tak nak guys, tak nak ikut program ke apa semua. Lepas tu Abang Zul ikhtiar lah, cuba juga bagi. Dan sebab bayangkan, kos buat dialisis, dia cerita satu tapak tu nak buat RM10,000 guys. Dia buat ke PMC, dah bayar RM10,000, tapak tak berjaya guys. Tak jumpa lubang darahnya apa semua tu. Tak dapat. Benar kat situ. Kemudian pergi pula dekat hospital mana, bayar RM7,000 buat dekat sini. Lepas tu dia kata kat sini dengan tak selesanya, nak mandinya apa semua susah. Dan sekali baru dia jumpa tempat lain, dah habis kat RM20,000 macam tu. Campur dengan sekali kos dialisis RM280. Seminggu kena 4 kali. Kalikan setahun dekat RM40,000 lebih dia punya kos dia. Dia cakap nak kata mahal mana sebenarnya join program ni banding dengan kos-kos yang macam tu. Lepas tu kemudian dia cerita, sebab saya jumpa dia masa kat MDW. Masa MDW, dalam masa seminggu dia dialisis 3 kali saja. Kali ni saya jumpa dekat NLIT dah tinggal 2 kali je dialisis seminggu guys. Improvement dia. Lepas tu kemudian dia cerita macam-macam keadaan dia apa semua. Saya pun cakap dengan NC ni, okey tak apa, Alhamdulillah tak ada rezeki kot nak jumpa Kak Nida. Kita kena pergi next event mungkin Kak Nida akan datang ke apa semua guys. Nak jadi cerita tiba-tiba Allah takdirkan Kak Nida keluar. Kak Nida keluar pergi toilet guys. Dia pergi, apa lagi kita orang tak cakap banyak, tarik terus. Lepas dia dah pergi toilet, selesai hajat dia tarik. Tak sia-sia juga sebenarnya. Orang belah dia kuat pergi toilet. Kita orang tarik dia. Lepas tu sebenarnya Kak Nida cerita. Saya tanya lah Kak Nida, sebab ni tuan punya badan sendiri cakap. Dia kata, Kak Nida, akak ni
dia punya Kak NC ni cakap tak nak dengar cakap doktor saja, doktor yang decide. Tak nak lawan-lawan cakap doktor, nak ikut doktor dah kata macam ni, ikut cakap macam ni. Kak Nida cakap macam mana masa tu, macam mana Kak Nida boleh join program juga. Kak Nida bayangkan dah dialisis ni, masa tu dah 4 kali seminggu dialisis. Lepas tu Kak Nida cakap bila dia makan dia rasa ada perubahan, kemudian doktor marah dia, awak ni jangan makan ubat-ubat macam ni, nanti lagi kecut buah pinggang awak, lagi rosak buah pinggang awak kan. Lepas tu Kak Nida kata apa, saya makan ke saya tak makan ke, saya tetap kena dialisis. Apa pilihan yang saya ada? Saya makan ke saya tak makan ke, saya tetap kena dialisis. Lepas tu Kak Nida sekarang dah berubah macam mana? Oh, Alhamdulillah dia dah berubah ni kan. Doktor tak cakap banyak. Biarlah tak boleh buat apalah, biar je lah dia ni, tak ada buat apalah Kak Nida ni kan. Teruskan je. Doktor cakap teruskan je, tak apa, duduk dan dia kat situ, teruskan je kan, sebab tak bagi kesan, tak ada kesan apa-apa pada dia, lagi bagus, positif kan. Dan kat sini saya sentap guys, saya syahdu lah kat situ bila Kak Nida cakap doakan anak-anak dan Nazar, kalau saya berjaya tak payah dialisis, memang nak buat umrah. Dia cakap saya memang nak buat umrah, sebab bila dah kena dialisis ni nak pergi mana-mana pun tak boleh, dia cakap kan. Tapi dengan dia dah turun daripada 4 kali dialisis tinggal 2 kali seminggu dialisis, sekarang ni, dulu dia duduk dekat rumah, anak-anak risau ni, macam mana nak jaga mak bapak ni apa semua ni kan. Sekarang ni anak-anak risau tanya, kat mana tu? Oh ni dekat NLIT. Kat mana tu? Lepas ni pergi ke Puchong pula. Kat mana tu? Dah sekarang ni diorang berjalan pula. Guys. Itu yang Abang Zul tu cakap, ini nikmat Allah yang sangat besar lah. Daripada stranded dekat rumah, kena menjaga orang sakit, now masing-masing dapat menikmati hidup yang ada lah. So kat situ saya nampak abundance of love, abundance of kasih sayang. Dan sebelum saya dapat panggil Abang Zul dan Kak Nida tu keluar tu, Allah takdirkan tu lah, event ni dia memang magical lah guys. Sebab saya nak mirroring story, saya nak matchingkan stories. NC saya ni dia ada butik dekat Melaka MITC, dia jual baju apa semua. Dan saya tahu, tiba-tiba saya dalam event yang saya nampak Mia. Saya pernah pergi event STI. Saya tak pernah ada komunikasi pun dengan Mia. Masa tu dia ada sharing kat atas stage. Dia cerita pengalaman dia apa semua. Dan saya tahu dia maintainkan bisnes butik dia. Dalam masa yang sama, dia pun buat juga Herbalife. So, bila Mia keluar, saya immediately, saya tinggalkan NC dia kat tepi. Saya pergi jumpa dengan Mia. Saya kenalkan diri saya. Saya cakap saya ada NC ni. NC ni pun buat bisnes butik juga. Boleh tak nak minta Mia share? Kenapa Mia buat Herbalife dalam masa yang sama Mia still maintain business butik Mia? Dia jawab apa? Boleh, no problem. Saya terus bawa jumpa, dia cerita, saya tengok excitement NC saya bila jumpa orang yang sama-sama line fashion dengan dia, macam ada cahaya, macam ada mentol yang sangat bersinar-sinar. Tanpa disuruh-suruh. Dia saya cakap, boleh saya nak dapatkan nombor handphone Mia? Oh, saya macam Alhamdulillah, lega lah kat sini. Ya Allah, dia dah mirroring, dia dah matching story kat situ. So, point dia, bersyukur sangat-sangat dekat Allah SWT. Event is the best thing. Dan yang paling penting, orang dalam event ni semua tak lokate, semua tak kedekut, semuanya keep on sharing. Dan dekat situ yang saya nampak, me personally, saya kena renew my result. Dalam masa yang sama, insyaAllah, anything, kalau ada guest ke apa semua, just tarik je saya. I will give, my wife pun akan bagi juga the best, so that dia akan menjadi the best ABC. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you Auzan. Saya pun sebab Auzan duduk dekat belakang SB saya semalam, jadi saya pun minta lah Auzan untuk sembang-sembang sikit dengan Auzan, tapi tak sempat katanya semalam sebab Zaidi dah tarik awal sangat katanya. Okay, alright, tak apa, nanti kita jadi ABC yang lain lah kan. But semalam tu Naziha bagi idea kat saya, Kak ambil gambar mereka berdua, nanti spektakular, nanti kita jumpa, kita tengok mereka berdua ni turun berat ke tidak kan. Okay, so kat situ nama dia sahaja, walaupun Naziha kata ambil gambar, Kak ambil gambar mereka berdua Kak, ambil gambar diorang berdua Kak. Tetapi dekat situ ada 2 poin yang saya nampak. Yang pertama, spektakular. Yang kedua, turun berat. Produk result lah. Kan? Jadi saya kata, oh menarik juga ayat Naziha ni kan. Ayat Naziha ni sebab, yelah, orang kata, tak semua orang datang untuk buat bisnes.
Tak semua orang datang untuk buat bisnes sebenarnya dekat NLIT. Jadi mungkin disebabkan oleh perkataan-perkataan macam tu, mereka akan berubah secara perlahan-lahan lah, kan. Jadi saya pun nampaklah semalam Auzan timbang-timbang orang tu kan, timbang-timbang lah. Tu rupanya you punya NC tu saya pun ambil lah video dia timbang-timbang. Ni aku ni nak bagi ID cakap. Kan. Okay, so kita dah ada yang queue dah, Alhamdulillah. And